Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, seorang peguam beramal di Tetuan Jedib Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah pengagihan harta tanpa wasiat dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada video saya yang sebelum ini di mana saya ada menyentuh mengenai isu-isu yang akan timbul berkenaan dengan wasiat dan apa yang kamu perlu buat dan sebagainya. Tapi pada hari ini, topik saya pada hari ini adalah apa yang akan berlaku jika kamu tidak ada wasiat, bagaimana pengagihan harta ataupun estate ini akan dibuat pada situasi di mana tidak ada sebarang wasiat. Dan saya juga ingin tuan-tuan juga faham kerana di luar sana saya ada lihat ada sedikit agenda di luar sana di mana ramai yang cuba menakutkan kamu untuk mengatakan jika tidak ada wasiat, maka kamu tidak boleh buat apa-apa. Maksudnya, jika seseorang itu meninggal dunia, salah satu cara yang boleh digunakan untuk melindungi harta pusaka si mati adalah dengan cara adanya satu wasiat. Tapi di sini saya ingin betulkan sedikit keadaan di luar sana di mana jika tidak ada wasiat sekalipun, tidak mengapa, di mana ada kedudukan undang-undang yang sedia ada yang termaktub di mana undang-undang itu boleh digunakan untuk membuat pengagihan harta pusaka. Ini kita kena tahulah. So saya di sini akan cuba menerangkan bila kamu tidak ada wasiat dan bila individu ini meninggal dunia, bagaimana harta ini boleh ataupun boleh dibahagikan kepada semua waris-waris si mati. So sekarang ni kita akan teruskan. Poin kita yang pertama untuk hari ini adalah kita kena tahu apa yang saya akan terangkan untuk hari ini adalah lebih kepada yang bukan beragama Islam. Bagi yang beragama Islam, hukum faraid akan terguna pakai dan bila ada hukum faraid ini, saya pun tak boleh komen lebih-lebih sebab ini adalah di luar kepakaran saya. So hari ini saya akan menyentuh kepada lebih relevan kepada yang bukan beragama Islam. Okey, saya teruskan ya. Mula-mula sekali, saya telah sebut mengenai hukum faraid. Kedua, bila seseorang ni meninggal dunia, apa yang akan berlaku? Kita kena ada satu senarai. Senarai hutang-hutang dan juga senarai aset. Dan bila harta ini dibahagikan, aset hutang harus ditolak daripada aset sebelum ianya boleh dibahagikan. Ini adalah sesuatu yang kita kena tahulah. Okey, untuk topik ataupun untuk tujuan kita hari ini, saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian yang pertama, bila seseorang ni meninggal dunia, secara umumnya atau secara amnya adalah bila seseorang ni meninggal dunia, sama ada beliau meninggalkan pasangan beliau, anak-anak ataupun ibu bapa, ketiga-tiganya sekali ataupun salah satu daripadanya. So saya akan mengolah hari ini mengenai apa yang kita boleh buat. Okey, yang pertama sekali, bila saya sebut mengenai pasangan ini adalah pasangan yang telah berkahwin secara sah taraf ya. Bukan bermaksud individu ni berkesedudukan dengan seorang lelaki ini atau seorang perempuan ini dan girlfriend, boyfriend. Kesemua itu tidak diterima dari segi undang-undang. Bila kita kata suami, isteri, ianya adalah harus diiktiraf secara sah dari segi undang-undang. Okey, ini kita kena faham. Okey, situasi kita yang pertama hari ini, individu ni meninggal dunia, si mati meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri. Tidak ada anak, tidak ada ibu bapa. So, harta pusaka si mati akan menjadi hak milik isteri. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada isteri, tidak ada ibu bapa, hanya ada anak-anak saja. So, harta ini akan menjadi hak milik anak-anak. Kalau anak seorang, 100% kepada seorang anak. Kalau anak ada 5 orang, dibahagikan 5 bahagian. Anak 10 orang, dibahagikan 10 bahagian. Ini saya rasa cukup mudah. Ibu bapa juga sama. Kalau individu ni meninggal dunia, mungkin belum kahwin ataupun isteri tiada atau tidak ada anak-anak, harta akan menjadi hak milik ibu bapa. Kalau ada ibu bapa, 50-50. Kalau ada ibu ataupun bapa, 100% kepada mana-mana ibu atau ayah yang masih hidup. Saya rasa ini cukup mudah. Apa yang akan akan menimbulkan kekeliruan apabila, okey, kita cuba situasi yang lain pula. Si mati telah meninggal dunia, ada isteri, ada anak-anak, tidak ada ibu bapa. Bagaimana harta ini akan dibahagikan? Isteri akan mendapat 1/3 daripada harta pusaka si mati. Anak-anak akan mendapat 2/3 daripada harta pusaka si mati. Kalau si mati sekarang ini
katakan hanya ada seorang anak. Seorang anak itu masih akan mendapat 2/3 daripada aset ataupun harta pusaka si mati. Kalau ada lebih daripada seorang anak, 2/3 bahagian itu harus dibagikan sama rata antara jumlah anak yang masih hidup. Ini kita kena tahulah. Yang kedua, katakan si mati telah meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri, ada ibu bapa, tidak ada anak. Isteri dan ibu bapa akan mendapat bahagian yang sama rata. Maksudnya, isteri akan mendapat separuh daripada harta si mati dan ibu bapa akan mendapat separuh daripada harta si mati. Sekarang ni apa yang akan berlaku jika katakan ketiga-tiga mereka ni hidup? Ada isteri, ada anak-anak dan ibu bapa si mati juga masih hidup. Apa yang akan berlaku? Isteri akan mendapat 1/4 bahagian, ibu bapa akan mendapat 1/4 bahagian, anak-anak akan mendapat separuh bahagian. Dan macam biasa, mana-mana individu yang lebih daripada jumlah satu dalam kategori tersebut akan dibahagikan sama rata. So macam saya sebut tadi, kalau katakan anak-anak ada 3 orang, setengah bahagian itu akan dibahagikan di antara 3 orang. Ini secara umum. Okey, sekarang katakan individu ni tidak ada isteri, tidak ada anak, tidak ada ibu bapa. Apa yang akan berlaku? Dalam senarai, dalam undang-undang yang kita ada, saudara mara yang terdekat boleh mendapat bahagian daripada harta pusaka si mati. Ada peruntukan undang-undang yang tersebut. Tapi, siapa yang akan dapat, siapa yang ni, itu list tu terlalu panjang. Kita kena tengok hubungan siapa yang lebih rapat. Secara amnya kita kena tengok hubungan siapa yang lebih rapat dan kita kena tengok ikut peruntukan tersebut siapa yang ada hak yang lebih tinggi untuk mendapatkan harta pusaka tersebut. Tapi sekarang, ini lagi satu. Kalau katakan tidak ada isteri, tidak ada anak-anak, tidak ada ibu bapa, tidak ada saudara mara. Maka apa yang akan berlaku? Siapa yang akan dapat? Boleh tak kawan-kawan terdekat ke, ataupun girlfriend ke, ataupun ada kawan-kawan lain yang boleh dapatkan harta tersebut? Tidak boleh. Apa yang akan berlaku? Harta ini akan menjadi hak milik kerajaan. Itu kita kena tahu. Sebab tu, macam saya sebut dulu, biasanya adalah lebih baik bila berdepan dengan situasi sedemikian rupa, lebih baik untuk ada satu wasiat. Tapi bila ada saudara mara kamu berpendapat bahawa kamu bersetuju dengan pengagihan yang sedemikian rupa dan kamu rasa tidak ada keperluan untuk membuat wasiat, itu adalah hak kamu. Tapi tujuan saya membuat topik hari ini supaya kamu tidak rasa tertekan. Sebab di luar sana, macam saya sebut awal-awal tadi, ramai di luar sana yang memberi anggapan bahawa kamu tidak ada wasiat, harta kamu akan dibukukan, kamu tak boleh buat apa-apa. So ini adalah sedikit sebanyak daripada saya untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, saya juga ingin tekankan di sini, saya nak kamu lihat balik video saya mengenai wasiat dan saya nak kamu lihat semula video kita pada hari ini dan kamu bandingkan kedua-dua video ini, konten-konten daripada kedua video ini dan kamu boleh membuat satu keputusan yang terpelajar untuk menentukan sama ada kamu perlukan wasiat ataupun tidak dan sama ada ianya relevan dalam situasi kamu. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.